Nabi SAW menyebut berkaitan kemuliaan Ahlul Quran, bahawa mereka adalah Ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah merupakan ahli Allah. Mereka adalah member Allah. Mereka adalah keistimewaan Allah. Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pada malam yang bahagia ini berada dalam majlis Allah. Kerana berada di dalam majlis ini kekasih Allah, iaitu paling tidaknya adalah Syekh Uthman, seorang hafizul Quran, dan Syekh Maqarib di negara Tunisia. Bersama dengan kita adalah yang dipertua Yayasan Safa yang sedang membacakan ataupun yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita pada malam yang berbahagia ini, yang merupakan seseorang di kalangan hufazil Quran yang mahir bacaan Al-Qurannya di bumi Malaysia, yang walaupun mungkin di antara kita tak sedar, yang baca ini adalah merupakan seseorang qurra Al-Quranul Karim yang hebat di bumi Malaysia, yang hari ini menjawab jawatan sebagai yang dipertua Yayasan Safa Malaysia. Itu juga berada di sebelah saya Syekh Zaki yang telah menamatkan bacaan Al-Quran di sisi Syekh Uthman dan telah mendapat ijazah Quran daripada beliau, yang mana orang yang telah membaca Quran dan diiktiraf bacaannya dengan mendapat ijazah daripada seseorang masyayikh, maka mereka itu juga lah merupakan ahli Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya tak mahu bercakap panjang pada malam yang berbahagia ini, kerana cukup dengan apa yang telah diucapkan oleh Syekh Uthman sebentar tadi, memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan kemuliaan orang yang kita sambut maulidnya pada malam yang berbahagia ini. Apatah lagi apabila kita bercakap berkaitan dengan Ahli Sunnati wal Jamaah, seumpama yang sibuk dibincangkan di Malaysia pada hari ini, sehingga masuk ke dalam parlimen berkaitan dengan undang-undang Jabatan Mufti Kerajaan ataupun wilayah persekutuan, yang mana salah satu syarat mufti adalah dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka apabila kita berbicara berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tak dapat tidak kita perlu melihat, memandang Rasulullah SAW itu dengan kacamata Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan itu telah dituntaskan oleh Syekh Uthman sebentar tadi dengan membaca akhir ayat surah Bara'ah ataupun surah Taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang masyhur. Ayat yang kalau kita dahulu berada di kampung, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap ajar kita, jangan lupa baca ayat ini sebagai ayat azimat penangkal yang boleh menjaga, memelihara diri kita daripada kemerbahayaan dan sebagainya, yang kita tak sedar bahawa ayat itu adalah ayat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh disebut pada malam ini tak ada yang tak hafal ayat tersebut. Tak ada yang tak kenal ayat tersebut, tak ada yang tak pernah baca ayat tersebut, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang disebutkan berkaitan dengan anfusikum oleh Syekh sebentar tadi, iaitu telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan kamu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya daripada malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya dari kalangan jin, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan manusia seumpama kamu, yang dengannya menyebabkan kita dapat mengikut akan apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malaikat, mungkin kita tak merasa nak berumah tangga, mungkin kita tak berasa nak beranak pinak, kerana malaikat tak berkahwin, kerana malaikat tidak mempunyai nafsu dan sebagainya. Maka oleh kerana itu kita kena bersyukur Nabi Muhammad adalah dari kalangan manusia anfusikum. Dan kemudian disebut pula salah satu daripada qiraat yang menyatakan bahawa
Nabi Muhammad itu laqad ja'akum rasulun min anfasikum, daripada anfas, daripada a'zam, daripada a'la, daripada anfas, daripada semulia-mulia, sehebat-hebat keturunan. Mana tak ada keturunan yang paling hebat melainkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa mak abah Nabi ini wafat dalam keadaan terselamat daripada api neraka, kerana paling tidaknya mereka berdua ini wafat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah menjadi rasul, yang dengannya menyebabkan tidak sampai dakwah Islamiyah kepada mereka berdua, tidak seumpama setengah di kalangan orang-orang yang mendakwa bahawa mak abah Nabi wafat dalam keadaan kafir dan menjadi penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian daripada min anfasikum ini disebut oleh Syekh sebentar tadi bahawa seafdal makhluk secara mutlak, secara keseluruhan, secara total. Kerana itu ia menjadi salah satu pegangan ahli sunnati wal jamaah, yang kerana itu saya berusaha untuk mengasaskan Yayasan Sufah di London ini dengan tujuan untuk menyebarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kerana itu alhamdulillah saya bersama dengan Ustaz ataupun Syekh Zaki dapat mengasaskan institusi yang seumpama yang saya sebutkan sebentar tadi, walaupun tak didendam oleh orang Melayu di London ini. Bukan semua, tetapi boleh dikatakan hampir kebanyakan. Buat-buat tak dengar, buat-buat tak lihat, buat-buat tak kenal, buat-buat tak tahu dengan Yayasan Sufah ini. Tapi itu tak penting bagi kita. Kita hanya berpegang dengan apa yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sebutkan, ucapkan Allah, kemudian biarkan orang bermain-main dengan kebatilan mereka. Tak apalah, kau tak kenal pun tak apa, kerana kami bukan mahu dambakan pengenalan kamu terhadap kami, apatah lagi pujian kamu terhadap kami, tapi kami hanya mendambakan akan pengenalan Allah terhadap kami, pujian Allah kepada kami, redha Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Walaupun pada awalnya memang ada di sana tentangan untuk mengasaskan Yayasan Sufah ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita kejayaan demi kejayaan, sehingga pada hari ini Yayasan Sufah telah berjaya menjadi seolah-olah Majlis Agama Islam di London, Jabatan Agama Islam di London. Siapa daripada awal, daripada perkahwinan diuruskan oleh Syekh Zaki, daripada mentahnikkan anak yang baru lahir diuruskan oleh Syekh Zaki, kemudian pengkebumian jenazah diuruskan oleh Syekh Zaki, kemudian urusan zakat dan sebagainya diuruskan oleh Syekh Zaki. Maka takkah ini merupakan kerja Jabatan Agama, kerja Majlis Agama, kerja Jabatan Mufti yang tak ada di London ini? Yang saya mahu tugas-tugas itu ada orang yang menguruskan untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam bangsa Melayu yang saya sebutkan dalam majlis tempoh lalu, bahawa tidak ada satu badan khusus untuk menguruskan umat Islam bangsa Melayu di London ini, ataupun secara umumnya di UK ini. Tidak seumpama saudara kita daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangladesh yang begitu besar, masjid-masjid yang mereka dirikan. Tidak seumpama ikhwan kita dari kalangan bangsa Arab, daripada Algeria, daripada Morocco, daripada Indonesia, yang mempunyai begitu besar masjid-masjid yang mereka asaskan, yang mengamalkan mazhab negara mereka tersebut. Kalau ada bangsa yang pertama tadi mengamalkan mazhab Hanafi, kalau ada bangsa yang kedua tadi mengamalkan mazhab Maliki, kalau kerajaan Arab Saudi membina masjidnya akan mengajar Islam mengikut mazhab Hambali mereka. Di mana orang Melayu? Di mana orang Melayu? Di mana masjid orang Melayu yang mengajar kita apa yang biasa kita amalkan di Malaysia, yang diamalkan oleh ayah kita, oleh datuk kita, oleh nenek kita, oleh moyang kita dan sebagainya. Maka oleh kerana itu saya sebut dengan pada hari ini, bukan maksud kita Yayasan Sufah di Malaysia
menghentikan bantuan tersebut bahawa Yayasan Sufah di Malaysia tak mampu untuk membantu Yayasan Sufah London ini. Tinggal lagi saya mengambil tindakan tersebut supaya anak-anak Melayu di London ataupun UK ini merasa tanggungjawab peranan mereka, bahawa mereka bertanggungjawab untuk mengasaskan dan asasnya menjaga dan melestarikan akan yayasan ini, semoga ia benar-benar wujud dalam bentuk mabna dan makna. Hari ini makna ada, syllabus ada, sukatan ada, pelajaran, sukatan pelajaran dia ada, apa yang nak dibaca semua ada. Tinggal lagi mabna perlu ada. Tinggal lagi kalau mabna tak ada pun makna tetap kekal. Masjid Sufah tetap kekal. Bahkan kemudiannya daripada Masjid Sufah, daripada College Sufah didaftarkan legal di London, iaitu Yayasan Sufah. Dan ini semua nikmat Allah SWT. Maka saya sendiri memberhentikan bantuan tersebut bukan kerana kami tidak mampu, tetapi kami mahu anda semua di London ini merasakan tanggungjawab itu. Dan jikalau anda tidak mahu untuk membantu Syekh Zaki yang menubuhkan Syekh di sini, mufti di sini, mufti mazhab Syafi'i. Terus saya katakan, Syekh Zaki kalau orang India dia boleh lantik Maulana dia sebagai mufti. Apa masalah kita? Masyarakat Melayu menobatkan dia sebagai mufti kita. Apa urusan berkaitan fatwa boleh dirujuk kepada beliau. Dan beliau boleh wujudkan satu tim, satu lujnah, satu komuniti yang boleh mengeluarkan fatwa di London ini, kerana tidak ada majlis fatwa di London mengikut akan fatwa seumpama atas salari dengan mazhab Syafi'i kita yang jadi amalan kita di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Fatani dan sebagainya. Maka kerana itu, saya sebutkan, kalaulah orang Melayu tak mahu menjadi penyangga kepada Yayasan Sufah, ana akan menyambung kembali bantuan daripada Malaysia kepada Yayasan Sufah ini. Yang penting adalah kami mahu melihat akidah anak-anak kita di London ini terjaga terpelihara. Kami mahu anak-anak kita di London ini boleh membaca Quran paling tidaknya. Dan kembali yang disebutkan, kita orang Melayu, cakaplah Melayu di rumah. Di luar, anak kita cakap orang putih. Jangan sampai peringkat anak kita ini hilang jati diri. Anak kita ni tak tahu cakap Melayu, tak faham cakap Melayu. Ini suatu kegagalan bagi kita. Anda lihat orang Pakistan, anda lihat orang India, dia boleh bahasa Inggeris lebih fasih daripada kita. Dan dalam masa yang sama, bahasa ibunda mereka tak biarkan. Mereka tak abaikan. Kerana itu Ustaz, jangan cakap bahasa Inggeris dalam Malaysian Hall ni. Nama apa Malaysian Hall? Ini Malaysian Hall Ustaz, bukan Singapura Hall. Ini saya punya negara ni. Menteri mungkin insyaAllah kenal anak lah. Jangan terjemah. Biar dia belajar bahasa Melayu. Dan ini tugas satu. Satu lagi wing Yayasan Sufah ini, belajar mengajar bahasa Melayu. Kita bangga. Atau di apa? Di Jepun lah ada kursi bahasa Melayu lah. Di Turki ada kursi bahasa Melayu. Kenapa di National Hall tak cakap bahasa Melayu? Saya sampaikan, anak selalu datang ke London. Tapi apa? Oleh kerana nak cakap orang putih, anak walau geti cakap orang putih pun tak akan cakap orang putih dengan orang Melayu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan para ikhwan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia karang sebuah kitab berkaitan dengan bahasa pasar Arab Mesir. Bagi orang yang nak belajar ilmu agama di Mesir pada ketika itu, kerana kebanyakan syekhnya mengajar dalam bahasa pasar Mesir. Bahasa Mesir. Itu juga kalau kita belajar di India, orang India cakap India, bukan cakap Arab dan sebagainya. Tapi mana kita orang Melayu, sampai anak kita, generasi pertama, anak kita tak boleh berbahasa Melayu. Dan ini suatu kelemahan.
kita sebagai bapa terhadap anak kita sampai anak kita sendiri ataupun generasi kedua cucu kita tak boleh berbahasa Melayu. Adakah itu ada bahasa ibunda kita nak mengenalkan mereka dengan apa dia? Dengan keturunan kita, dengan bangsa kita, walau ke mana kita. Itu dikatakan tak Melayu hilang di dunia. Hari ini Melayu dah hilang di London. Sebab apa? Anak kita tak kerti bahasa Melayu. Cucu kita tak kerti cakap Melayu. Hilanglah. Melayu tu bukan pada badan. Tak ada. Pada ucapan, pada perbualan dan sebagainya. Okey. Jadi ulama Ahlussunnah sebut. Minta maaf kalau garam sikit. Anak dah lama tak bercakap di sini. Ya. Apa kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Bila kita hari ini sibuk berbincang berkaitan Ahlussunnah wal Jamaah sampai masuk panglima. Berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutkan oleh Syekh seperti tadi wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq. Nabiyuna famil 'an al-shiqaq. Sa'afdal makhluk. Al-Imam Ibrahim al-Laqani dalam batan ini tak sebut wa afdalun nas. Beliau sebut wa afdalul khalqi. Khalqi makhluk. Khalik pencipta iaitu Allah. Allah khalik. Makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyebut wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq. 'Ala al-itlaq. Sudah mutlak, total. Makhluk sama ada yang di langit maupun yang di bumi, sama ada yang boleh dilihat maupun tidak, sama ada jin ke malaikat ke Kaabah ke Hajarul Aswad ke syurga ke Arash ke dan sebagainya. Itu makhluk. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebut wa afdalul khalq sa'afdal makhluk. Termasuk Arash, termasuk kursi, termasuk Lauhul Mahfuz, termasuk syurga, termasuk Kaabah, termasuk Hajarul Aswad. Apa sahaja itu semua makhluk. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebut wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq. Itlaq ini maksudnya keseluruhan makhluk Allah Taala. Adalah nabiyuna, nabi kita. Nabi kita. Kita kena bangga. Ulama Ahlussunnah kata nabiyuna, nabi kita, nabi kami. Orang kami. Kalau raja kata ini orang betul. Ini orang kami. Orang kami, orang betul. Itu satu kemuliaan. Dan kita rasa dekat, dan kita bangga, dan kita rasa terharu, teruja kalau raja kata apa? Ini orang betul. Ini orang betul. Kalau menteri kata ini orang kami. Jadi ulama Ahlussunnah gunakan istilah nabiyuna, nabi kami. Patutnya kita terwujud. Patutnya kita rasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad dah merupakan Nabi kita. Famil 'an al-shiqaq. Jauh daripada berbantah-bantah ataupun ucapan-ucapan pandangan orang yang celaka yang menyatakan bahawa malaikat Nabi afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan majlis mulia. Koklah tak boleh dia halang contohnya wal iyadu billah daripada dianjurkan majlis ini di Nation Hall, cari tempat lain. Cari tempat lain. Alhamdulillah di Sufah ada. Itu yang kami mahu, iaitu jangan kita menopang orang. Kenapa? Kita kena ikut akan kehendak tuan rumah. Tuan rumah suka Ustaz Zaki, alhamdulillah. Datang tuan rumah baru tak suka Ustaz Zaki, nak beramal kat mana? Nak mengaji kat mana? Nak belajar kat mana? Nak tidak, nak tak nak. Walau sekangkang kera, mesti ada milik kita. Supaya apa yang telah kita rasai ini akan berterusan. Tidak terhenti tengah jalan. Dan sebagainya. Kerana itu alhamdulillah. Nation Hall benarkan. Dianjurkan majlis seumpama ini pada setiap malam Jumaat, alhamdulillah. Kalau tak benarkan, kita di tempat yang lain. Dan kita boleh cari lebih besar daripada ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ini. Malam kita bersama VIP Allah menyambut akan birthday seafdal makhluk Allah. Yang sepatutnya lebih besar daripada kita menyambut mana-mana birthday.
Dan itu kita lihat, ini bukan perbuatan ahlul bid'ah. Ini perbuatan ahlul sunnah, ahlul hadis. Sebab disebutkan oleh Imam Al-Hafiz As-Siraj atau As-Sarraj, yang merupakan guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Guru Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita berkaitan seorang ulama hadis yang bernama Abu Ishaq Al-Muzakki. Beliau khatam Quran sebanyak 12,000 khatam Quran. Untuk apa? Bukan untuk diri beliau. Dia hadiahkan untuk Rasulullah. Kita nak bagi Fatihah pada Nabi pun berat lidah kita. Bahkan macam-macam kita tanya, ada tak dalilnya, bid'ah ke tak bid'ah ke dan sebagainya. Ini ahlul hadis. Khatamkan sepanjang usia beliau 12,000 khataman Quran yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian menyembelih 12,000 binatang yang boleh dibuat korban, yang kemudiannya dijamu kepada orang ramai dan pahalanya dihadiahkan kepada Rasulullah. 12,000 kambing, kita kata kambing, 12,000 kambing. Kita nak buat maulid, nak bersama, kita telur telur puyuh. Berapa sen telur puyuh? Bukan nak rendahkan, alhamdulillah ada telur puyuh. Anda rasa nak makan tadi tu? Ini 12,000 ekor, kita kata kambing. Kambing dikorbankan oleh Abu Ishaq Al-Muzakki yang digunakan untuk majlis maulid Nabi, untuk jamu orang. Kemudian rawi kepada kisah ini, iaitu guru kepada Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Al-Bukhari punya guru. Beliau seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti potong kambing buat maulid Nabi SAW. Anda tengok, saya tengok, I tengoklah. Dalam post tu, bahawa maulid dah buat dah. Minggu lepas, dan minggu lepas, Ustaz kan? Ada minggu lepas. Mungkin dia kata, maulid apa lagi ni? Tak sudah-sudah maulid? Dah buat, dah sambut dulu. Mungkin kerana itu, tak ramai yang dah, tak mungkin. Dah buat. Ini Al-Imam Al-Hafiz, kan hafiz Quran. Ini lebih daripada kami lagi. Lebih daripada Syekh Osman, lebih daripada Syekh Farid, lebih daripada Syekh Zaki, lebih daripada anak. Al-Hafiz, guru Al-Imam Al-Bukhari. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali sembelih kambing, kemudian panggil ahlul hadis. Jamu mereka. Dan hadiah pahala jamuan tadi kepada Rasulullah. Kerana gembira dia. Dapat apa? Bak kata Syekh Osman, minna. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Mannun, anugerah. Allah Ta'ala tak kata laqad a'tallah. Tapi man, anugerah. Nabi Muhammad SAW adalah anugerah Allah kepada kita. Ada kurniaan Allah kepada kita. Kerana itu orang dapat darjat Datuk Seri ke Tan Seri ke, dia kata majlis penganugerahan. Kalau bagi subsidi, majlis pemberian. Kita tak kata raja beri darjat Datuk kepada Syekh Zaki. Tak kata beri. Kata kurnia. Anugerah. Maka Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad adalah anugerah Allah SWT kepada kita. Kalau kita dapat Datuk, sebulan tak nak tidur. Kalau gembira riang dapat anugerah raja, okey, tak ada masalah, biasa Datuk kalau riang. Tapi kenapa kita tak riang, tak gembira mendapat sebesar-besar anugerah Allah kepada kita, iaitu dilahirkan Nabi Muhammad SAW, dan kita Allah takdirkan lahir selepas pengutusan Rasulullah SAW. Tak payah tulis surat
Nak jadi umat Muhammad, Allah takdirkan. Allah bagi kepada kita. Menjadi umat Muhammad SAW. Patutnya malam ini kita penuh jawab dengan majlis sambutan Maulid Nabi SAW. Apatah lagi itu adalah merupakan dalil dan bukti kita adalah orang yang gembira dengan Rasulullah. Karena itu kita lihat Allah Ta'ala berfirman sikit lagi. Nabi yang benar ni tak siapa makan kan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah. Banyak tafsiran ulama berkaitan dengan fadlullah, rahmat Allah. Ada kata Islam, ada kata Quran, dan tak kurang juga menyatakan seumpama diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyatakan katakan wahai Muhammad dengan anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Anugerah Allah adalah ilmu. Sebab itu Yayasan Sufah menganugerahkan ilmu kepada orang Melayu di London. Maka jadilah orang yang bersyukur dengan anugerah tersebut. Qul bi fadlillah, katakan dengan anugerah Allah iaitu ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengannya hendaklah mereka bergembira. Kerana ulama nyatakan khitab ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Tetapi tak kurang juga mufassir menyatakan satu qiraat daripada Ubay bin Ka'ab menyatakan fa bidzalika faltafrahu, maka dengannya hendaklah kamu bergembira. Iaitu yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Quran mentafsirkan Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami diutuskan dan tidak lain apa? Kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Muhammad adalah rahmat. Nabi sendiri menyatakan innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya kami adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kami. Maka boleh kita dapat belajar tiap malam Jumaat. Ataupun hari Jumaat malam Sabtu Mulia, pejabat Sufah. Dan juga kita sedianya telah menjadi umat Muhammad. Maka hendaklah kita bergembira. Allah suruh kita bergembira. Yang kemudian Allah sebut bahawa ilmu Nabi Muhammad itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan daripada ni'mat dunyawiyah. Maka al-farah bi Rasulillah, gembira dengan Rasulullah adalah ibadat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mengapa kalau kita baca apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitabun nikah, walaupun hadisnya mu'allaq, kalau tak disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari, cukup di sana ia boleh kita terima kerana wujudnya kisah itu di dalam sahih Al-Bukhari. Iaitu Abbas, pak saudara Nabi, bermimpi dengan saudara dia Abu Lahab. Masyhur ma'ruf, kita tahu Abu Lahab apa hal dia. Tak ada lagi persisihan. Tabbat yada Abi Lahab wahab. Lahab. Maka Abbas bermimpi bertemu saudara selepas kematian Abu Lahab. Maka Abbas bertanya kepada Abu Lahab, apa hal kau lepas mati? Dia kata, kena rebuih dalam neraka kita. Kena adab dalam neraka. Tinggal lagi setiap hari Isnin diringankan azab bagiku dan aku dapat minum daripada hujung jari aku. Minum. Macam budak hisap jari. Setiap hari Isnin Abu Lahab dapat hisap air tu daripada hujung ini jari apa? Ibu jari. Kenapa kata apa? Kan aku bergembira dengan kelahiran Muhammad. Bukan dengan keputraan Nabi Muhammad. Tapi dengan Muhammad selaku anak saudara dia. Apabila Aminah lahirkan Nabi Muhammad, khadam Abu Lahab yang bernama Suwaibatul Aslamiyah bagi tahu kepada Abu Lahab, kau dapat anak saudara lelaki. Orang Arabnya pada dapat lelaki, Masya Allah. Apabila
dia menerima berita tersebut. Dia merdekakan Suwaibah. Dan sebelum itu perintahkan Suwaibah jamu orang Makkah minum susu. Kemudiannya Suwaibah menjadi seseorang di kalangan ibu susuan Rasulullah SAW di samping Halimatus Sa'diyah. Maka kerana ini gembira dengan lahir Nabi. Lahir Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Lahir Muhammad. Begitu yang diperolehi oleh Abu Lahab, yang kemudiannya Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, "Idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا." Kalau sikap ni, orang kafir ni, ja'a damu telah datang celaan cercaan Allah dalam surah Tabbat Yada tu, Abi Lahab Wahab dan Lahab tersebut, ja'a damu bitabbat yada Abi Lahab Wahab. Telah datang khabaran menyatakan setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa taala ringankan azab baginya karena kegembiraan dengan kelahiran Muhammad SAW. Kata Allah ni, orang yang seumpama kita, yang hidup beriman sepanjang hayat kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bergembira dengan Rasulullah SAW, sudah pastilah kita akan mendapat balasan lebih daripada apa yang dicapai oleh Abu Lahab tersebut. Maka moga majlis maulid ini diteruskan. Apatah lagi bacaan salawat malam Jumaat, anak akhiri dengan taksis daripada Nabi supaya kita baca salawat malam Jumaat dan siang Jumaat. Ini bukan bid'ah. Nabi sendiri sebut. Sebab hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, Nabi SAW menyatakan, "Aktsirus salata alayya yawmal jum'ati wa laylatil jum'ati." Hendaklah kalian memperbanyakkan salawat ke atas aku pada hari dan malam Jumaat. Nabi suka. Kemudian hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jam Awsat menyatakan, "Aksirus salata alayya fi laylatiz zahra wa yawmil azhar fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Hendaklah kalian memperbanyakkan salawat ke atas aku pada malam yang bergemerlapan, yang bercahaya, yaitu malam Jumaat, dan Yaumul Azhar, hari yang bercahaya yang bergemerlapan, karena salawat kalian terutamanya pada malam Jumaat dan siang Jumaat itu dipersembahkan kepada aku. Maka apabila kita mengucap salawat kepada Nabi pada malam dan siang Jumaat, maka dimaklumkan kepada Nabi Fulan bin Fulan di Malaysian Hall mengucap salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu jadikanlah malam dan siang Jumaat sebagai hari salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala mengangkat majlis ini dan menjadikan kita orang yang sentiasa mendukung kepada kebaikan dan menjadi kunci kepada kebaikan, bukan kunci kepada kejahatan. Itu saja. Minta maaf kalau salah silap. Banyak salahnya lah, banyak silapnya. Dengan lagi semangat juga sebab dapat cakap Melayu dekat London.